A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al sa'ba idha syi'ta sahla. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahl wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wal hilm wa hassin akhlaqana bil hilm. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji segala puji tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kasih kepada kita, membawa kepada kita saat ini tentu sama-samalah sentiasa syukur terhadap dia. Dalam arti kata kita kena terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia masih bagi nikmat kepada kita sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat al-Islam wal iman dan nikmat kesihatan, dan apa saja yang membawakan kepada kita boleh kita bawa manfaat kepada diri kita sendiri dan kepada ahli keluarga kita dan kepada masyarakat kita. Jadi alhamdulillah setiap minggulah kita ada pengajian kita perjumpaan sebagai perjumpaan pengingatan minggu yang kita duk galik, kita nak diingat. Yang kita duk jauh, kita nak mendekatkan. Yang kita duduk mensia-siakan masa, kita nak memenuhkan masa kita dengan mengisikan segala faedah-faedah yang kita petik ambil daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lain tak bukan kita masih lagi duk baca kitab-kitab para alim ulama kita yang tercatat dalam hadis 40 kita ni, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Sentiasa kita duk ambil manfaat daripada Imam Nawawi kita ni, sedangkan dia tu tinggal kita tahu apa korong lah, tapi ilmu dia masih boleh ambil manfaat kepada manusia, apakah lagi orang Islam dengan cara umumnya. Jadi alhamdulillah perjumpaan sekali ni kita nak mari baca hadis yang ke-12 daripada hadis 40 yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadza hadisun hasanun rawahu at-Tirmizi wa ghairuhu wa hakaza. Tak lain tak bukan kita sebagai ambil pengingatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila dia royak kepada kita, apabila disebutkan nama aku di sisi kamu, disebutkan nama aku di sisi kamu dan selawat, hendaklah kamu selawat di atasku. Di mana masa pun apabila kita dengar orang baca, orang kata sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut sama, iaitu sallallahu alaihi wasallam. Supaya juga apabila Tok Khatib duduk di atas mimbar tiap-tiap hari Jumaat, dia baca kata kan,
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apabila dia kata gitu, kita hak duduk bawah jangan duduk sajalah. Hak tu duduk suruh kita dah. Seolah tak, wahai orang-orang yang beriman, selawatlah atas kamu di atas junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita duduk bawah sama-sama, apabila kita dengar ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, seolah di situ ada suruh ada suruh perintah suruh kita saat itu. Apabila dengar gitu, kita kata dengan automatik harus kata sallallahu alaihi wasallam. Itu pengen kata apabila kita dapat maklumat dah, kita boleh kita beramal selalu dah. Jadi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu saat itu ia berkata kan, aku dengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda kata, di antara setengah daripada keelokan Islam seseorang, ia mari dengan al-mar'i makna tu seseorang ni makna kata tak tuju kepada di atas orang yang tertentu, makna termasuk belaka seorang. Di antara keelokan Islam seseorang, selama mana kita jadi orang Islam, kita jadi orang beriman, hendaklah kita ambil lah pengertian ini, kepentingan ini. Mana kata kalaulah kita ada sifat dari tubuh kita ni, kita orang Islam, lagi orang beriman, lagi bersifat dengan sifat takwa, kita kena dengar Nabi kita royak ni. Ini adalah sabdaan Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam kepada kamu. Dia katakan setengah daripada, ataupun terjemuh cara baru, di antara keelokan orang Islam, keelokan Islam seseorang, gapo? Tarkuhu ma la ya'ni, iaitu dia kena ialah meninggalkan barang yang tidak berguna kepadanya. Iaitu setengah daripada keelokan Islam seseorang sakning tu Nabi kita royak kata dia kena tinggal apa yang tidak membawakan faedah kepadanya. Sama ada faedah sakning tu kembali kepada agama dia, iaitu di masa hidup di dunia ini, maupun faedah yang kembali apabila dia nak gunakan hidup dia, diri dia hari akhirat nanti. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda kata, kalulah nak tengok kata keelokan seseorang Islam seseorang saat ni tu, tengok kata dia boleh tinggal ke tak benda yang tak ada berguna. Dia boleh tinggal ke tak perkara yang tidak ada berguna. Mana tidak berguna sini kita tafsir dengan kata perkara yang tidak ada faedah. Perkara yang tidak ada faedah. Sikit yang Nabi kita cakap, sedikit ya air pagi yang lafaz tubik tutur tubik kata, kalulah mung nak percemeh, nak buat satu alamat, nak buat satu tanda kata Islam mung saat itu sempurna, Islam mung tu jadi molek, Islam mung jadi elok, mung tengok di atas diri mung hari-hari kamu boleh tinggal ke tak perkara yang tidak berguna, perkara yang tak membawakan faedah kepada diri mung semasa muduk dunia maupun diri mung semasa mung nak pergi akhirat nanti. Hak ni kita kena tengok di atas diri kita masing-masing. Kata di atas diri kita sakning tu kita boleh tinggal tak perkara tersebut. Tu dia. Maka di sana ulama kita buatlah air panggil satu buat dhabit, buat takrif, buat pecemeh kata perkara-perkara yang tak berguna, hak kelik kepada diri kamu dan sama ada duduk dunia dan sama ada duduk akhirat tu, lagu mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim, dan dia janji kata dia nak jagakan Al-Quranul Karim, dan dia menciptakan manusia semua, sama ada orang Islam, sama ada orang bukan Islam, sama ada orang tak mengaku kata dia tu Tuhan, dia
belaka kepada manusia akal fikiran. Bagi belaka kepada akal fikiran kepada manusia. Supaya gapo boleh bagi akal fikiran kepada manusia saat itu? Supaya akal itu nak kepada manusia, supaya manusia boleh beza di antara benda hak kita boleh gamuk dengan benda hak kita tak boleh gamuk. Benda hak boleh terima pada akal, benda yang tak boleh terima pada akal. Tuhan dak. Mana kata Tuhan menjadikan kita ahsana taqwim, sebaik-baik makhluk, Tuhan kan akal. Lepas tu sudah dengan akal saja ke yang kepada kita? Tak. Ia menurunkan kitab pula. Ia kan kitab, ia kan akal fikiran. Tak padai kata manusia ni dua ni yang nak ia Ia kena hak utuh pula Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya nak mari baca kitab hak kuwi kepada manusia. Hak ku turunkan kepada manusia. Maka apabila gitu, Tuhan kan akal fikiran, Tuhan menurunkan kitab dan Tuhan utuh pula tiap-tiap masa saat itu tu mari Rasul sebagai nak mari bacakan kitab dia yang dia turunkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman katanya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Aku menurunkan az-zikra, aku menurunkan Al-Quran. Itu az-zikra di situ makna Al-Quran. Mana ayat mana yang kata ustaz royak atau az-zikra itu murad ayat Al-Quran? Ayat so lagi hak kita duk baca tu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Aku menurunkan kepada kamu pengingatan. Gapo Al-Quran? Wa inna lahu lahafizun. Dan aku janji juga aku nak jagakan zikra situ iaitu Al-Quran. Nampak tak? Kalau gitu inna nahnu dzikra litubayyana lin-nas. Aku menurunkan Al-Quran saja tak padai. Aku nak utuskan pula Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Litubayyana lin-nas. Supaya Rasul itu menerangkan kepada hamba dia, menerangkan kepada umat dia. Nampak tak? Kalau gitu tak boleh jadi kita kata kalulah Tuhan tak mengutuhkan Rasul, mengekal di akal kita saja nak boleh terimakan, nak boleh tunjukkan cara tu molek, cara tu tak molek, cara tu ada faedah, cara tu tidak ada faedah. Maka pasti kata cara yang ada faedah pasti tak syarak kena mai royak. Syarak mai royak itu daripada sebutkan daripada kitab yang maha suci iaitu Al-Quran, dan telah menyata pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang sealim-alim manusia tentang kitab yang Allah SWT turun kepada manusia. Litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Nampak tak? Kalau gitu wahyu Tuhan ni, orang panggil ulama ada kecek atau wahyu ni ada dua. Wahyu yang bentuk mantuk, wahyu yang bentuk manzur. Wahyu hak bentuk tuturan iaitu Al-Quran Karim yang kita boleh tutur. Al-Quran iaitu wahyu yang daripada Allah SWT yang kita baca dia menjadi ibadat. Orang panggil wahyul makru'ah ataupun wahyul mantuqah, wahyu yang kita boleh tutur dengannya daripada lafaz dia, daripada gapo dapat faham pada makna dia. Orang panggil itu sebagai wahyu Allah SWT juga, itu Al-Quranul Karim. Selagi orang panggil wahyu al-manzur, wahyu juga daripada Allah SWT juga yang kita boleh tengok daripada bukit bukau, daripada gunung ganang, daripada air laut, daripada semua makhluk yang Allah SWT jadikan yang kita boleh tengok, itu daripada tandaan wahyu daripada Allah SWT, daripada sebagai kebesaran Allah SWT. Maka kita kata cara yang menjadi faedah pada manusia, cara yang tidak ada faedah pada manusia, pasti syarat kita kena mai royak kepada kita. Dalam surah Al-Mu'minun, surah royak perihal tentang orang mukmin.
Doa keadaan orang mukmin dalam surah Al-Mukmin dia kata no. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang jadi orang mukmin iaitu ya saat itu boleh tak diri dia memaling daripada benda kebatilan, dia boleh jagakan diri dia. Salah satu daripada apa? Salah satu daripada dia boleh buat beza, kata apa hak duk dapat dia ini sebagai perkara yang menjadi faedah dan perkara yang tak difaedah. Maka seolah kata apabila tahu lagu tu dah, seorang ni kita kata dengan akal fikiran dia sebelum pada dia bacakan Quran saat ni tu, dia tahu dah. Dia tahu kata perkara ni ada faedah bagi dia, perkara ni tak ada faedah bagi dia. Boleh tahu dah. Tu dia. Kita mari tengok dah. Kita mari tengok. Kalau gitu kita menyabit kata dalam Islam kita ni dalam Islam kita ni suatu perkara hak duk dapat kita ni, suatu perkara hak kita boleh tengok duk dapat kita ni, ia ada 4 pesing. 2 pesing sepanggil pesing yang terpuji hak kita boleh puji, 2 pesing 2 perkara hak kita syarat tu celah. Lagu mana dua perkara jadi kira atas perkara tu baik, kira atas perkara tu disuruhkan oleh syarak. Yang pertama hak duk dapat manusia iaitu manusia sesuatu yang melakukan sesuatu yang berguna. Yang kedua, ia boleh tinggalkan sesuatu yang tidak boleh berguna. Nampak tak? Mana tahu di antara kita saat ni tu wa'emo kita buat, wa'emo kita tinggal. Perkataan kita, perbuatan kita, ada 2 tu je. Wa'emo kita kata, wa'emo kita tinggal pada kita daripada kata. Wa'emo kita buat, wa'emo kita tinggal. Mana tahu tubuh kita tak ada perbuatan yang kita buat, perbuatan yang kita tinggal. Maka 2 perkara yang dipuji iaitu kita melakukan benda berguna, dan perkara yang terpuji juga kita tinggal benda yang tak berguna. Itu 2 perkara yang panggil tu perkara yang kita buat perkara tu ditilik kata baik dan syarak pun suruh perkara tu. Yang kedua, sebagai perkara yang dikeji dan tidak disuruhkan oleh syarak, iaitu kita gapo? Kita meninggalkan sesuatu berguna. Dapat kita tahu kata perkara ni perkara berguna tapi kita tinggal, kita tak buat. Yang kedua iaitu kita melakukan sesuatu yang tidak berguna. Kita pergi kerja perkara yang tidak ada faedah. Maka 2 perkara ni salah perkara yang dikejikan oleh syarak dan perkara dilarangkan oleh syarak. Mana kata pekerjaan dapat kita ada 4 ni. 2 hak yang diterpuji, 2 hak yang ditercela. Maka kita kata, kita tengok daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia katakan dia mari tafsirkan hadis ni. Dia kata Imam Ghazali ni dia sebut dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, dia ada kitab nama kitab Ihya Ulumuddin 4 kulit. Tatkala dia mari syarah tentang hadis ni, dia katakan dia kata, saya nak baca sikit. Dia kata pekerjaan yang tidak jadi perkara yang jadi faedah kepada manusia saat itu, ada 2 juzuk yang kita boleh tilik. Ada 2 juzuk, ada 2 sudut kita kata. Sudut yang pertama, dia kata juz'un fi umuri la ta'nihi wa la tahimuhu fi asliha kasyu'unil akharin wa khususiyatihim fi kaifiyati ma'ashihim wa jihati taharrukihim wa miqdari tahsilihim minad dunya. Iaitu Imam Al-Ghazali yang nak riwayat kata perkara yang manusia jadi tak berguna manusia tu ada 2 juzuk. Juzuk yang pertama seolah kata perkara yang pada asal saat ni tu tidak ada faedah bagi manusia. Pada kira asli tidak ada faedah bagi manusia. Seperti apa yang kata? Kasyu'unil akharin. Seperti kita dok gaduh-gaduh hak orang lain. Kita dok gaduh hak orang lain ni, orang panggil tu perkara-perkara yang tidak membawakan faedah kepada kita. Sama ada pada diri kita, hak kita
sudut agama kita maupun nak pedah pergi kelak pada akhirat. Kita tak pergi gaduh tentang kehidupan orang lain. Kita boleh faham perkara ni dah. Lepas lagi wa khususiyatihim fi kaifiyati ma'ashihim wa jihati taharrukihim. Dan kita lagi gaduh tentang khususiat yang manusia saat ini apabila kita tanya dia tak kena, atau panggil khususiat bagi dia. Mana kata apabila kita tanya dia, diri dia pun tak kena. Supaya kita kalau dia mau tanya tentang haning kita tak kena. Itulah Imam Ghazali kata menunjuk kata perkara tu tidak ada faedah bagi orang hak tanya dan bagi orang yang kena tanya. Tu dia. Begitu juga kita lagi gaduh tentang wa miqdari tahsilihim minad dunya. Iaitu kita lagi gaduh tentang demo harian demo boleh gaji wa pokok demo harian demo duk kerja gapo hari panggil miqdaru tahsilihim minad dunya. Hari ni banyak kita tengok demo tanya han ni kadang-kadang seorang ni dia tak ada kerja, seolah cari kerja tak boleh. Tiba-tiba kita pun duk tanya hal-hal yang bukan tak sakut paut dengan kita. Hal ni Imam Ghazali ni dia royak, dia duk korang yang ke-5 tu lagi. Kita ni duk korang yang korang ke-15 tu. Sebab Imam Ghazali ni dia mati tahun 505. 505 Imam Al-Ghazali yang mati ni. Dia royak di zaman tu lagi. Mana kata satu tanda nak royak kata apa? Nak royak atau perkara yang tidak ada faedah bagi manusia, iaitu kita lagi gaduh hak khususiat bagi manusia. Tak boleh kita lagi gaduh hak demo. Lagi tanya apa? Demo kerja gapo? Duit gaji demo apa kok? Duit demo tubik kok mana tu? Demo milik kereta apa teh? Demo milik bina apa bina Orang panggil kata kalau kita tanya banyak tu orang kena tanya tu bahasa serabut. Atau mana kata kita lagi gaduh hak khususiat manusia. Tambah tu di sini Imam Ghazali dia kata umurun la ta'nihi wa la tahimuhu fi asliha. Bekerja yang tidak ada kepentingan, tidak ada faedah, tidak ada faedah pada asal. Tak boleh kita tanya hal lagu ni. Tu dia. So hak Imam Ghazali royak saat ni tu iaitu perkara yang tidak ada faedah pada asal tu kita gaduh syu'unul akharin. Hak sakut paut dengan khususiat peribadi hak manusia. Hak tu kita tak boleh kita tanya. Orang yang ada adab, orang yang ada didikan yang duduk di bawah panggil cahaya jalan Nabi SAW, dia pasti kena ada didikan. Maka didikan ni dah panggil tahap Nabi kita royak kata kita tak lagi gaduh hal orang lain. Kalau kita tak gaduh hal orang lain, itulah menunjuk kata Islam kita tu molek yang kita duk bawa. Islam kita elok sempurna. Tu dia. Begitu juga Imam Ghazali kita royak wa kadza apa? Dan begitu juga atau pekerja yang tidak ada penting pada asli insyighalu bil qasasi wal waqa'i wal musyahadat allati la tata'allaqu bi qasdin sahih. Iaitu kita lagi gaduh-gaduh hak cerita ataupun hak berlaku menguat ataupun kita lagi tengok perkara-perkara yang tidak ada faedah, yang tidak sakut paut dengan agama kita, yang tidak sakut paut dengan kita, yang tidak sakut paut dengan apa-apa dalam hidup harian kita. Hal ini banyak kita tengok. Duk gaduh kisah-kisah yang tak sabit. Tak sabit ni makna tu kisah-kisah yang dongeng. Kisah-kisah yang jadi karut marut. Kisah-kisah yang jadi khurafat. Ni benda-benda yang hak ni panggil kata benda-benda yang tidak ada faedah pada asal. Supaya kita dengar dulu. Kita dengar kata orang duk royak kata satu hari manusia akan datang kepada manusia tu Dajjal.
Dajjal tu sifat lagu mana? Iaitu sifat dia apabila dia mari dia ranguh habis kara-kara hadut patai kita. Sama ada daripada umuh, sama ada daripada bina sama ada daripada kereta nyodok, sama ada daripada tanam manusia dia ranguh habis. Tu kara-kara tu lagu tu ai panggil kara yang tidak ada ajaran dalam Islam lagu tu. Mana tu kalau kita lagi padu dengan kara lagu tu, kara tidak ada faedah. Kara tidak ada faedah. Begitu juga sekarang ni. Nah, sekarang ni seolah tu orang duk bawa datang ke tempat kita. Bawa datang gapo? Di Malaysia siapa? Bawa gambuk Nabi, bawa alio Nabi, bawa darah Nabi. Allahu Akbar. Ini panggil kata nak seolah kata orang bawa tu pada asal tu dia bawa pada asal tu dia mikir kata kan, dia mikir kata nak wui orang Islam tu duk gantung dengan kara ni, tak seruak dah kara hak kemaju hak lain. Sedangkan pada asal cara ai panggil kata kita gaduh-gaduh juga tentang masalah hak sakut paut dengan Nabi kita nak tahu, memang kita nak tahu. Tapi kita kata Nabi kita wafat dah ni 1400 tahun ni, darah ni mari ngasut-sut ni, orang kita percaya boleh. Subhanallah. Orang kita percaya boleh kara tersebut. Darah bekok dah, darah mari dengan sut-sut dia berkata ini darah Nabi. Allahu Akbar. Apa? Patu rambut pula lagi. Kita kata kalulah kara sungguh ada ai panggil kata jamin ni daripada orang ada cara sakut paut dengan ning. Demo kata ya saya sendiri kita nak ambil berkat dengan darah Nabi, dengan rambut Nabi. Tapi hak jadi peliknya apabila wak ri kara tersebut orang yang nak masuk tengok nak bayar duit, kena infak, kena gotuh dengan ni. Itu panggil kita lagi gaduh-gaduh dengan kara yang berlaku yang akal sendiri tak nak terima. Itu nak bawa kata nak royak kata orang bawa datang tu wak ri perkara tu nak wi manusia tempat kita tu nak wi gaduh-gaduh dengan kara tersebut. Nak wi gaduh kara tersebut tinggal awak kara hak lain. Mana kara hak lain? Nak bina manusia, nak bina sepanggil kata imarah masjid, nak ambil Quran, nak ambil hadis, nak ambil aqwal ulama mari faham. Jadi tak gaduh kara tersebut. Dia gaduh kata hari ni demo nak kita darah Nabi mana? Pakat gi situ. Hari ni demo tak rambut Nabi mana? Pakat gi situ. Habis masa nyak mana? Tak tahu kata nyak mana. Tetapi selepas pada tu orang yang bawa datang mari tu nak pergi bilik duit dalam hong itu panggil tu nasib orang Islam kita yang tidak ada didik yang tidak ada tengok pandang kepada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi lagu tu. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita tengok hak kita ni yang tidak dikena uji kara lagu tu kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Malaysia, di Indonesia tu mulang ngebok. Boleh jadi tempat sikit-sikit lagi ni tempat kita pula. Hak peliknya alio pula lagi. Sedangkan sebagai amanah ilmiah, sebagai amanah saya kena royak, sama ada rambut Nabi, sama ada darah Nabi, sama ada alio Nabi, sehingga sama ada air kecil Nabi pun di zaman Nabi SAW. Sahabat kita tu Nabi nak cuik alio ni dia tak ada sangi. Hadis Abi Hurairah kan siapa saya tak pasti situ. Nabi nak cuik alio ni tak ada tangi, sehingga Anas bin Malik dok jadi khadim Nabi SAW dalam umur Nabi, dok jadi orang panibat pada Nabi tu 10 tahun. Tiba-tiba satu hari Nabi ia buai hadah kecil buh dalam bekas tak bawah apa bawah katil dia. Tiba-tiba pagi esok tu Nabi kita tengok tak ada. Ai panggil hadah kecil tak ada. Nabi tanya Anas,
Anas, bekas tadi duduk bawah katil tu, air lah tu pergi kano. Anas tak, aku minum perak ya Rasulullah. Nak apa? Nak ayat atau di zaman Nabi SAW, seolah tu sahabat tu dia mengambil kara tu, ya memang. Tapi hak sekarang ni kita nak tahu di mana tu kara saat itu kara jadi sahih. Hak tu hak benarnya. Sebab kita tengok tu kara-kara tersebut daripada rambut, daripada darah, daripada aliur, daripada air najis tu apa hadas kecil Nabi SAW tu beberapa pak panggil 1400 tahun dah lepas ni kita tak ada kara tu nak kekal lagi ke lagu mana. Allahu akbar. Kita tengok tu orang tepat tak kita. Kadang-kadang orang tepat negeri arah dia tak ada gaduh dengan kara ni. Ada. Nak pergi royak situ, nak pergi royak tak ada. Di negeri Mesir sendiri pun tak ada. Lagi gaduh kara tersebut. Tu yang panggil tu nak menggaduh-gaduhkan orang Islam ke hadap ke arah apa? Mala yakni, kara yang tidak ada faedah. Maka apabila kita pergi gaduh dengan kara tersebut, itulah satu tanda kata Islam kita tu tak elok lagi. Itu satu tanda kita. Sebab tu Imam Ghazali kata wa kadzalika insyirali bil qasasi wal waqa'i wal musyahadat allati la tata'allaqu bi qasdin sahih. So yang pertama, dua juzuk saya sebut. Juzuk yang kedua iaitu wa juz'un fi hajati tahimul insan fi asliha ka syu'ulil ma'ayish min at-ta'ami wasyarab wal manam wal kalam wan nazar wal harakah wa ma la ya'ni fiha huwa az-ziyadatu fiha ala qadri al-hajah wa huwa ma yu'rafu bi fudulil mubahat. Satu juzuk lagi Imam Ghazali kata iaitu perkara yang jadi kepentingan berhajat kepada manusia pada asal, iaitu kita duk gaduh-gaduh tentang hidup cari makan. Tepat kita nak cari makan kita, daripada makan, daripada minum, daripada gapo. Maka di dalam tu perkara yang tidak ada faedah ada dalam tu, iaitu kita pergi cari jadi lebih daripada hak qada syarak suruh. Seolah tak duk cari makan, siapa kata tak ada nak semaya 5 waktu. Mana tu hak tu kita pergi gaduh-gaduh tentang apa? Tentang perkara yang tidak memberi faedahkan kepada diri kita dan pada agama kita. Seolah kita tu berhajat setara ning je, tetapi kita giwak lebih daripada tu, membawa kepada kita tinggalkan perkara yang wajib yang Allah SWT suruh pada kita, daripada semaya, daripada sedekah, daripada gapo. Kadang-kadang orang kita ni cari rezeki hendak boleh banyak doa ni, nak makan tu tak ada dah. Nak makan tu orang panggil tu limpah dah, tak habis dah kalau harta ada. Tetapi kadang-kadang sedekah sekuk 2 kok ni tak boleh. Itu apa yang kata kita lagi insyiral dengan benda yang tidak ada faedah. Maka satu tanda manusia nak royak atau apa? Nak royak atau jadi eloknya seorang sakning tu jadi Islam jadi molek, dia kena tinggal boleh kara-kara yang tak membawakan faedah kepada dia. Sebagaimana Imam Ghazali royak saat ni, iaitu 2 juzuk. Juzuk yang pertama yang tidak ada asal langsung, tidak ada asal tidak ada asal lagi kata dia saat itu benda faedah. Mana benda tak ada faedah lah. Yang kedua iaitu dia tak pada asal yang ada faedah, tetapi kalau kita tolak lebih-lebih daripada tu yang bawa pada benda yang tidak ada faedah. Itu dia. Ini apa yang kata banyak hak dalam hidup harian kita dah. Hidup harian kita telah kita ukur tengoklah. Dah kita ukur tengok. Kita ukur kata kita duduk dalam harian sakning tu kita duduk masa 24 jam ni kita berihan lagu mana. Saya teringat daripada Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Orang korong yang kepak ni lagi. Orang korong yang kepak ni lagi. Dia royak kata man, dia royak dia buat satu risalah kepada anak dia. Sebelum dia nak mati, dia buat surat taruh pada anak dia sebagai wasiat kepada anak dia. Salah satu daripada hak tu saya ada rasa jijak. Baca beberapa kali rasa tak puas. Rasa wasiat ni kita boleh guna dalam diri kita. Dia kata kan? Dia kata, saya nak royak dengan maksud lalu. Dia kata dalam manusia sakning tu dia kata golek ke lah
Kalau kita tengok kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita umur 63 tahun je. Dia kata letaklah, dia kata manusia tu umur 90, kita kata 90 tahun. Dia kata dalam 90 tahun tu 90 tahun tu 15 tahun mula-mula tu tak ada dikira apa umur dia, sebab tak apa balik lagi. Tuhan tak ada kira gapo umur dia, guna dengan saja tu 15 tahun situ. Apabila masuk 15 tahun, jadi mula tepat kira dah hukum syarak. Kalau buat salah kan dapat, kalau buat molek dapat pahala, kalau buat tak molek dapat hasil dosa. Mula di 15 tahun, mula dah catat Tuhan nak mai kira. Lepas tu dalam mula di 15 tahun tu, mana kata kalau kira tu 90 tahun tu makan dah berapa tahun dah? Iaitu tinggal jadi 45. Tak 50 jadi 45 dah. 45 50 60 tinggal lagi 45 tahun. 45 tahun lagi tu dalam hidup manusia tu kalau nak nisbah, kata kita nak tengok atau kita buat ibadat tu apa je dalam 45 tahun. Kalau kita cek tengok masa kita semaya 17 waktu sehari, 17 rakaat sehari, iaitu 5 waktu. Kita guna waktu tu berapa minit? Kita buh 5 minit. Kita buh 5 minit. Pas 5 minit tu terus kita buat. Dalam sehari tu dalam amalan kerja taat kita tu apa je. Pahala kita masa makan minum pula apa je situ. Masa tidur pula apa je. Tidur ala akal suku-suku apa je. Kalau kita kira oleh sehari tu kira oleh sehari tu 17 rakaat 5 waktu tu kita guna berapa minit masa. Kalau kita atas waktu kita guna 5 minit. Kita guna 5 minit. Waktu. Pas 5 waktu 25 minit. Tu dia. Lepas tu hari panggil 25 minit tu duduk lagi apa? Duduk dalam amalan taat. Lepas tu kita buh pula, kita tidur pula 8 jam. Kalau kita kira-kira sungguh tu amalan taat kita tu dalam masa 45 tahun tu telah kita hitung tengok boleh berapa je. Hak yang nak gapo? Yang nak kata manusia ni. Manusia ni benar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak ayat kata nak ayat manusia ni masuk syurga ni bukan dengan amalan saja. Tapi manusia masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak adu dengan amalan kita, haspa kita duk kira saat ni tu berapa je sehari. Berapa je sehari. Kalau kita umur 60 tahun, kita kira di atas umur 60 tahun. 45 tahun lagi, 15 tahun tu pergi dengan tahu apa dah. 45 tahun lagi tu amalan taat kita apa je. Nak pergi tukar kau dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak pergi tukar kau. Lepas tu dalam hari ye tak ni tu. Terus hal kita ukur pula. Selepas kita buat daripada semaya 5 waktu, lepas daripada kita buat zikir tentang hari ye, lepas kita buat baik kepada jiran dua bapak, lepas tu hak lain lagi tu. Hak lain lagi tu. Termasuklah kita kerja perkara di pedah kedak. Terus kita hisap di atas diri kita. Terus kita ukur tengok. Lesari tu tidur dah tu 8 je dah kita buh. Sebab ke doktor bomo ni kata manusia tu halal kurang kena tidur 8 je. Kalau gendah daripada tu neje tu boleh juga, tapi tak siapa sahih. Dalam sehari tu ada 24 je. Kita ambil dah 8 je tu tidur. Pas tinggal lagi 12 je. Tinggal lagi 12 je. Ambil pula semaya bel ni, ambil pula tu berapa minit saat ni? Kalau nak kira kata tak sehari tu kita buat amalan taat apa je. Ini kita nak kira di atas orang yang iltizam dengan Islam dah. Bah kalau orang yang tak faham Islam langsung bekok. Seolah tu gelar dengan benda tak ada pedah langsung. Maka seolah tu grup duduk dalam tu lalu dah. Orang lagu ning ni orang panggil tu iblis setan, seolah tu demon tak apa, lepas kita pakai duduk lagu tu lah. Mek pagi sampai petang tu duduk dengan tidak ada pokok.
Tu kita tengok tazkirah Imam Ibn Jauzi dia. Ya wak terang kita kira tengok dah. Saya tak ada nak kira ni nak oyak atau di panggil pek tu tak ada. Tapi nak oyak atau apa? Nak oyak atau kalau dalam sehari tu kita guna amalan kita le taat tu apa je. Lepas tu terakhir kali lagi kita hidup lagi 45 tahun masalah. Kali tengok. Bah deko kita nak gapo? Deko kita nak gapo dah? Nak ukur kata kita nak ambil amalan kita nak tukar dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Dah kita tengok masa ni kita ambil banyak dah insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kita tengok masa ni mudah-mudahan kita tengok malam ni mudah-mudahan kita boleh ambil iktibar dengan apa yang apa yang kita sampai di sini. Sedikit lagi dah satu daripada faedah daripada hadis ini faedah daripada hadis ini iaitu yang mula-mula sekali iaitu yang mula-mula kita dapat hak faedah daripada ni kita nak baca sikit daripada hak ulama kita royak atau faedah yang dia nak boleh didikkan kita, faedah yang boleh nak didikkan kita tak seolah atau kalaulah kita boleh katuk pak jalan ni seolah atau kita boleh duduk di atas perkara yang jadi faedah pada diri kita. Kita boleh katuk, kita boleh jaga pak jalan. Jalan yang pertama panggil apa? Jalan yang pertama kita tutupkan kita apa dah? Kena jagakan an-nadharat. Melihat kita. Kadang-kadang perkara yang berlaku hak benda tak ada faedah pada di sisi mata kita ni banyak. Sekarang ni kita kata orang ada telefon belaka, orang ada internet, ada Facebook, ada Line, ada TikTok, duk lagu ni belaka gini. Duk tengok hak ni belaka gini. Maka nazarat melihat kita tu kita habis masanya mana situ. Allahu akbar. Sini salah kita kena sungguh le masalah nak jagakan apa? Nak jagakan penglihatan kita. Salah saya duk royak ni kalau ulama dia kata manhaj jalannya at-takhalliyah wat-tahalliyah, iaitu kita nak buaikan perkara hak tak ada faedah, kita nak menggantikan perkara hak ada faedah. Itu manhaj tu, iaitu yang mula-mula sekali iaitu an-nadharat, melihat kita. Yang kedua al-khatarat benda hak terlintas dalam otak kita. Al-khatarat wal afkar, cara mikir kita. Cara mikir kita ni kita kena mikir benda ada faedah juga. Kadang-kadang duk mikir satu perkara tak tubik natijah. Itu panggil mikir salah. Mikir benda hak dekat jadi jauh. Benda hak dekat je. Kena kita mikir jadi jauh. Tu kita kena jaga dekat situ dah. Kita kena jaga juga situ. Yang ketiga hak kita kena jaga juga iaitu al-lafazat. Iaitu lidah kita. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia kata banyak ke manusia saat ni tu hak masuk neraka yang banyak sekali dengan sebab lidah dia. Dengan sebab lidah dia. Sebab satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia royak kepada sahabat dia kata, "Mung nak jadi orang berjaya tak? Mung nak jadi orang petuah tak?" Dia kata kalaulah kamu nak jadi orang petuah, nak jadi jaya dunia dan akhirat, kalaulah boleh jaga dua perkara ni. Hak mula-mula sekali, dia heret lidah dia tubik. Dia heret lidah tubik, kalau boleh jaga ganing, mujaya dunia dan akhirat. So, yang kedua, dia tunjuk kepada kemaluan dia. Mana kata dua perkara ni dah yang menjadi satu jalan nak bawa manusia masuk neraka banyak sekali. Yang pertama lidah, yang kedua iaitu kemaluan seseorang. Tu dia. Maka jalan ni kalau kita boleh tutup, kita boleh jaga, kita boleh orang panggil tu gawal, maka seolah tu kita boleh jagakan perkara yang jadi faedah kelik pada diri kita. Seolah tu lagu mana kita nak jaga perkara ni, seolah tu kita beli, seolah tu hal kita beli kereta baru. Saya nak banding, kalau kita beli kereta baru, kita duk jaga kok kereta kita tu. Duk jaga, tak sewi gurih, tak sewi kena seluk, tak sewi kena hujan, tak sewi kena panas. Lepas tu kita jaga lagu tu. Duk jadi lagu tu. Jaga sama-sama sebab kita sayang.
Begitu juga kita jagakan amalan kita. Kita jagakan masa kita. Kita jagakan semua perbuatan kita. Tak sewi jatuh dalam perkara tak ada faedah tu, kita boleh tak jaga yang lagu tu? Hidup lagu tu duduk selesai semua. Boleh tak supaya kita nak jagakan perkara harta hak duk dapat kita tu? Orang panggil tu maqamul muraqabah. Duk jaga semua. Tiap-tiap detik dalam satu hari. Tu dia. Yang ketiga iaitu yang kita boleh jaga satu lagi iaitu al-harakat wal khutuwat. Jalan ni kita tu kita nak jalan gimana hari-hari. Nak gimana? Nak pergi kepada perkara hak kelip pedah diri kepada diri kita ke, kita jalan pergi kepada tempat-tempat yang tak boleh pedah gapo kepada kita. Tu dia. Hak tu terus kita tanya kita deh. Banyak ke hari ni kita tengok tu kalau anak-anak muda kita ni Allahu akbar deh. Jalan tak ada tu jalan juga. Sijik tak boleh masuk. Tapi hak lain tu boleh buat belaka hak benda tak ada pedah. Gi situ, gi sini, gi situ. Tapi hak perkara yang adakah dalam satu seminggu nak jalan pergi pada majlis ilmi nak supaya nak hasilkan ilmu? Tak. Adakah jalan nak pergi duduk dalam majlis ulama? Tak. Adakah jalan kita nak pergi buat baik terhadap ibu bapa, nak pergi maaf kepada dua ibu bapa kalau ada kesalahan? Tak. Hal ini kita tanya kepada orang muda. Tanya kepada orang muda lagi. Nah, kita nak jalan boleh tak pergi pada perkara tu? Allahu akbar. Hal itulah di akhir ni saya ayat atau kalulah kita boleh jaga pak jalan ni, kita selamatlah dunia dan akhirat. Nah, jaga apa saat ni? Jaga yang pertama iaitu kita jaga balik penglihatan kita. Yang kedua, kita jagakan cara mikir kita. Yang ketiga, kita boleh jagakan lidah kita. Lidah kita. Nak pergi maki kat orang, nak pergi makan hak orang. Sebab tu satu ketika Nabi SAW apabila satu sahabat mari tanya, "Ya Rasulullah, aku wasiat diku sikit, aku iman ni tak gerak." Tapi Nabi tengok kepada mata dia. Nabi ni orang bijak, sangat faham tentang hal ahwal keadaan sahabat dia. Nabi tengok pada mata dia. Nabi tengok tu demon jenis bekai. Nabi kata la taghdab, la taghdab, la taghdab 3 kali. Nabi kata di atas mung ni aku wasiat saja. Iaitu wasiat tu mung jangan marah kat orang. Mung jangan marah kat orang, mung jangan marah kat orang. Tu dia. Yang ketiga, yang keempat, kalau kita boleh jaga apa? Kita boleh jagakan langkah kita. Kaki kita tu nak jalan pergi kepada perkara dapat dah ke jalan pergi kepada perkara yang hasilkan faedah kelik kepada kita. Tu dia. Maka kita tengok di sini dah. Kita tengok sini kalau pak jalan ni kita boleh jaga molek, insya-Allah Subhanahu wa taala kita boleh duduk dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam goyak katana. Goyak kata min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Iaitu dari setengah daripada keelokkan comelnya Islam seseorang, dia boleh tinggalkan perkara yang tak membawakan faedah kepada dia. Perkara yang tidak membawakan faedah kepada dia. Itulah kita tengok kata kalau kita nak pergi setuh dalam masyarakat ni banyak hak kita dalam masyarakat kita perkara yang tidak ada faedah. Banyak. Kalau kita setuh perkara ni kadang-kadang makan hak orang. Saya tak kenal mana dalam majlis saya ni kita nak pergi makan hak orang. Kita tak kenal mana. Kita tak pergi kenal nak pergi maki kepada orang, nak pergi kata kepada orang. Tetapi kita nak royak ke apa? Nak royak kata hak Islam kita suruh jaga perkara ni. Hak orang boleh dengar malam ni seolah kata kita nak boleh amal perkara hak Nabi kita besar kepada kita. Adapun kita nak pergi setuh hak tu sekali lagi. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i kita, saya ingat wasiat Imam Syafi'i, dia kata kalaulah kita nak nasihatkan kepada guru kita hak molek sekali, kita nasihat belakang tabir kata. Kalaulah kita lagi bukakan di atas tempat jadi luah-luah lagu ni, seolah hak tu bukan nasihat, hak tu nak mencemarkan muka seseorang. Kalau kita buat lagu tu nasihat dapat lagu tu, semua dia tak akan boleh terimakan benda yang kita nak nasihat kepada dia. Ini apa yang kata satu tahap. Ada juga karo-karo yang kita kena royak dapat. Supaya orang duduk dalam kampung saat ni tu dia wahai curi masalah.
Ya wahai curi juga. Dah bagai tak kelipar raih semua. Ini berhak juga kepada ahli kampung, ketua kampung saat itu kena royak weh. Kata demo si fulan pak lagu ni. Orang ni kalau pergi kawasan tu kena ingat tak apa hak tu. Hak saya duk royak saat ni tu hak kita nak sehat khusus. Kita tahu dah kata je kerja benar tak molek. Hak molek sekali kita pergi kena sehat khusus kepada dia. Belakang tabir. Duk dia bag makan teh kita start ataupun bag tagi kita nak makan teh demo start tu lagu tu hak itulah hak Imam Syafi'i kita kena sekali. Maka dah kita tengok malam ni kita ambil masa banyak dah kepada saudara kita, ayah-ayah dan bapa, ibu-ibu dan adik-adik kakak malam ni. Semoga kita tengok perkataan yang pandai ya hak Nabi kita royak, tetapi boleh iktibar kepada kita, boleh guna dalam hidup harian. Hak tu hak kita nak. We boleh guna selalu hidup dalam harian kita. Tu dia. Maka di akhir dengan kata kita dah Aisyah masuk dah. Dengan katanya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa nenek moyang kami, ampunkanlah dosa ibu bapa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah jalan yang lurus bagi kami, bagi saudara kami, bagi anak-anak cucu kami dan anak-anak orang Islam semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kampung kami adalah kampung yang aman, kampung yang selamat daripada segala bala-bala petaka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah amalan kami malam ini sama ada daripada amalan pendengaran kami, penglihatan kami, semoga menjadi satu amalan yang salih bagi kami, manfaat di dunia dan akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sentiasalah jagakan majlis ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagakanlah kami, jagakanlah majlis kami dan majlis semua majlis ilmi orang Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada bala-bala taka, selamatkanlah daripada saudara kami, guru kami dan ibu dua bapa kami dan nenek moyang kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah amalan malam ini adalah amalan yang saleh, amalan yang kami hadiahkan ini amalan kepada nenek moyang kami yang duduk dalam kubur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kubur nenek moyang kami yang ada itu sebagai kubur yang menjadi kebun taman daripada taman syurga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kubur mereka itu adalah taman, satu taman daripada taman-taman syurga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin.